Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita akan masuk kepada chapter yang kedua, iaitu alkin. Okay, so learning outcome yang kita akan lihat pada hari ini. Right, so kita akan pergi terus kepada nomenclature of alkin, penamaan. Okay, cara untuk memberi nama. Okay, so kita akan lihat objektif kita pada hari ini adalah draw. Okay, draw the structures and name the compound according to the IUPAC nomenclature. Alright, so kita akan lihatlah macam mana penamaan based on IUPAC. Okay, penamaan berdasarkan kepada IUPAC. So apa itu IUPAC? IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. So ini adalah standard yang digunakan lah. Baik, untuk penamaan alkin, so ada dua terms ataupun istilah yang akan kita lihat. Okay, yang pertama adalah parent chain. Okay, yang pertama adalah parent chain. Parent chain maksudnya rantai keluarga ataupun rantai utama. Right, so term yang kedua adalah substituent group. Okay, substituent group, kumpulan penukar ganti. Okay, so dalam penamaan ada dua istilah yang akan kita lihat. Pertama adalah parent chain, rantai utama. Yang kedua adalah substituent groups ataupun kumpulan penukar ganti. Baik, untuk kita menulis penamaan, so substituent group kita akan letakkan di bahagian hadapan, manakala parent chain akan berada di belakang. Okay, so itu cara penulisan. Right, based on IUPAC. So ini adalah contoh penamaan. Baik, 2-methyl hexane. Right, jadi 2-methyl ini adalah substituent group, manakala hexane adalah sebagai parent chain. Contoh yang lain, 2-ethyl 3-methyl pentane. Okay, so pronunciation ada yang sebut 2-ethyl 3-methyl pentane. So bolehlah mana-mana. Okay, so yang biru ini 2-ethyl 3-methyl itu adalah sebagai substituent group, manakala pentane adalah sebagai parent. Okay, parent chain. Baik, so ini adalah the first 10 unbranched alkene. Okay, so ini adalah 10 alkene, 10 karbon yang pertama dalam siri alkene lah. Right, so kalau satu karbon, so dia adalah methane. Okay, 2 karbon, so dia adalah ethane, dan seterusnya sampailah 10 karbon, so dia adalah dinamakan sebagai decane. Right, so nama-nama ini kita akan gunakan sebagai parent chain. Okay, parent chain. So yang ini kita kena ingatlah. So kita pasti semua pelajar ada asas, right, untuk penamaan dalam alkin. So asas ini kita belajar, dah dipelajari sebenarnya di sekolah menengah. Baik, so kita lihat sekarang contoh macam mana kita nak identify mana satu sebagai parent chain, yang satu lagi sebagai substituent group. Baik, so cara untuk mengenal pasti parent chain, so kita akan cari rantai karbon yang paling panjang. Find the longest carbon chain. Okay, continuously longest carbon chain. Cari rantai karbon yang paling panjang. Right, so kita akan cuba cari. Jadi maksud dia, kalau kita lihat rantai karbon yang paling panjang, kita nomborkanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so karbon yang ketujuh, dia tidak continuously, dia tidak bersambung direct daripada karbon yang ke-6 lah. Jadi so maksud dia rantai karbon yang paling panjang adalah 6 karbon sahaja. Oleh sebab itu, parent chain untuk rantai ataupun compound ini adalah
6 karbon. So 6 karbon itu kita namakan sebagai parent. So ini sebagai parent chain. Right? Manakala ada satu lagi CH3, so yang itu tidak termasuk dalam parent chain. Jadi yang ini kita namakan dia sebagai substituent group. Okay, substituent group, kumpulan penukar ganti. Baik, cuba kita contoh yang lain. So kalau kita tengok ataupun kita cari karbon, rantai karbon yang paling panjang. Baik, bila kita nak nomborkan, so kita kena make sure nomborkan daripada hujung. Dia mesti end to end. Okay, hujung. Maksudnya kita tak boleh mula nombor 1 di sini. So kalau kita letak nombor 1 di situ, so itu salah lah. Okay, so itu adalah konsep yang salah. Jadi kita kena bermula daripada hujung ke hujung. So kalau kita cari, so sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, so kalau kita ambil rantai yang lurus, maksud dia 6 karbon. Tapi kalau kita ambil ataupun kita kira ke bawah, so dari situ 5, jadi sini 6, sini 7. So maksud dia parent chain adalah 7 karbon. Okey, parent chain adalah 7 karbon. So kita kena cari rantai yang paling panjang. So itu sebagai parent chain. Okey, jadi ada satu lagi. So CH3 ini, so yang ini kita namakan sebagai substituent group. Okay, substituent group ataupun kumpulan penukar ganti. Okay, tengok satu lagi contoh. Okay, satu lagi contoh. Baik, so cuba kita nomborkan. So 1. Okay, cuba kita tengok contoh yang lain lah. Okay, sini kalau kita tengok rantai karbon yang paling panjang. Baik, so kalau kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah 5, 6. Baik, cuba kita tengok kalau kita ambil yang straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi maksud dia rantai karbon yang paling panjang yang berterusan, okay, adalah 7 karbon. Jadi maksud dia 7 karbon itu akan kita jadikan sebagai parent chain. Okay, jadi yang lain akan menjadi substituent. So maksud dia kat sini ada 1 substituent, 2 substituent, 3 substituent dan 4 substituent. Okey, jadi selain daripada parent, yang ini semuanya kita panggil sebagai substituent group. Okey, kumpulan penukar ganti. Baik, tadi kita dah lihat nama-nama untuk parent chain. Okay, sekarang kita akan lihat nama-nama untuk substituent group pula. So yang ini pun kita kena ingat. Right, mungkin ni ambil masa sikit, tapi insyaAllah nanti bila kita dah masuk kepada bab yang seterusnya, okay, kepada alkin, alkohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, so kita akan guna substituent yang sama. Jadi insyaAllah, so makin banyak exercise yang kita buat, kita akan lebih mudah untuk mengingat. Baik, kalau CH3, so nama dia adalah methyl. Okey, kalau CH2, CH3, nama dia adalah ethyl. Okey,
Kalau 3 karbon, nama dia propyl. Okey, propyl ada 2 isomer lah. Satu propyl, satu lagi isopropyl. So yang ini adalah bentuk ataupun attachment kepada parent. Right, kalau propyl dia attach pada karbon yang first, awal. Kalau isopropyl dia attach pada karbon yang tengah kat sini, ataupun macam ni lah, tengah. Okey, lepas tu ada butyl. Okey, butyl ada banyak sikit. Butyl ada isobutyl. Okey, ada second butyl, ada third butyl. Okey, and then neopentyl. Okey. Right. So cuba ingat yang tu. Right. So and then seterusnya dan gitu. Begitu juga kalau untuk ada lagi beberapa substituen lain seperti Br. So kita panggil bromo, Cl, kloro, fluorin, fluoro, iodine, iodo, OH, hidroksil, okey, dan seterusnya lah. Baik. So sekarang kita tengok macam mana kita nak namakan. Okey, kita nak memberi nama kepada kita punya compound. Baik. So sama juga seperti tadi, kita cuba cari parent. Okey, cari parent chain dan juga dia punya substituent. Baik, so tengok yang atas ni. So kita nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau ke bawah pun 6 juga. Jadi mana-mana boleh lah, ke straight boleh ataupun ke bawah. Jadi maksud dia, so ini adalah sebagai parent. Okey, sebagai parent. Baik, yang kuning tu adalah parent. Dan oleh sebab dia 6 karbon, jadi kita dah lihat senarai yang awal tadi. So 6 karbon, namanya adalah hexane. Okey, ini adalah parent dia lah, parent chain. 6 karbon, nama dia adalah hexane. Dan CH3 ini akan kita letakkan dia sebagai substituent. Okey, substituent. Dan kalau kita lihat senarai substituent sebentar tadi, CH3, so kita beri nama sebagai methyl. Okey, methyl. Right. So sekarang kita nak menulis. Okey, kita nak menulis ataupun kita nak cara penulisan nama. Baik, so pada awal-awal tadi kita dah lihat substituent. Okey, ini adalah substituent. Substituent group kita akan tulis di hadapan, manakala parent chain akan kita tulis di bahagian belakang. So untuk kita nak substituent, kita kena tuliskan kedudukan nombor pada parent. Baik, cara kita nak letak nombor. Okey, so kalau kita kena bermula, okey, sebab karbon ni kita boleh mula daripada kiri. Kalau macam ni, saya mula dari kiri. Okey, ini kiri dan belah kanan 6. Boleh juga kalau kita nak mula start nombor daripada sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita mula daripada sebelah kanan, CH3 ini ataupun methyl ni akan dapat nombor 2. Kalau kita mula yang sebelah kiri, yang merah kan, yang atas ni, so dia akan dapat nombor 5. Jadi mana satu yang kita akan ambil dan kita tulis dalam penulisan. So kita kena mulakan ataupun kita kena kira untuk parent chain bermula dengan yang menghampiri substituent. Kalau contoh macam ni, substituent berada di pada sebelah kanan. Okey, dia lebih berat daripada sebelah kanan. Maka cara kita letak nombor mesti juga bermula daripada sebelah kanan. Okey, kanan ke kiri. Baik, So methyl berada pada karbon nombor 2. Jadi cara penulisan, kita akan tulis nombor dahulu. Okey, nombor 2. Okey, 2 tu menunjukkan kedudukan methyl. So untuk kita nak tulis methyl, so kena letak sengkang, dash. Okey.
barulah kita tulis methyl. Okey, methyl. Right? So, habis untuk substituent. Jadi, barulah kita akan tuliskan dia punya parent. Parent dia adalah hexane. Okey. Jadi, kalau kita tuliskan 5 methyl hexane, so itu adalah cara penulisan yang salah lah. Okey. Right. Sebagai contoh, kalau kita lihat compound yang di bawah, so ini adalah compound yang mirip seperti compound di atas, cumanya saya letakkan dia punya substituent berada di sebelah kiri. Okey. Jadi kalau dia berada di sebelah kiri, berat di sebelah kiri, jadi cara kita nak menulis ataupun nak memberikan nombor, maka kita akan bermula daripada sebelah kiri lah. Okey, macam ni. Jadi maksud dia methyl tetap akan dapat nombor 2. Okey. Right. So itu cara penulisan. Baik, kita tengok contoh yang lain. Okey, baik. So first kita kena identify mana satu parent. Okey. Parent sama juga macam tadi, cuba kita nomborkan dia. Jadi cari nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau straight ni dapat 6, jadi kalau ke bawah kita akan dapat 7. Right? Jadi maksud dia parent chain adalah 7. Okey. Parent chain adalah 7 carbon. Okey. Maksud itu adalah dia punya parent. So ini adalah dia punya parent. Alright. Kalau 7 karbon, seperti yang kita lihat dalam senarai yang awal tadi, so namanya adalah heptane. Okey, parent chain 7 karbon, nama dia adalah heptane. Dan ada satu sebagai substituent. So di mana substituent? Okey, ini adalah sebagai substituent. Alright. So itu adalah substituent dia. So jadi CH3 sama juga seperti tadi, nama dia adalah methyl. Okey, substituent CH3, nama dia adalah methyl. So kedudukan jadi sama juga seperti tadi, oleh sebab methyl ini berada lebih dia lebih hampir di sebelah kanan. Okey. Jadi maksud dia cara kita nak letak nombor, so kita kena bermula daripada bawah sinilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi maksud dia methyl akan berada ataupun attach pada karbon nombor 3 pada parent chain. So namanya ataupun cara kita nak menulis, so kita akan tuliskan kedudukan substituent 3 methyl. Okey. Terus kita tuliskan parent dia heptane. Right. Seterusnya, okey. So cari rantai yang paling panjang, Kalau kita cari kat sini, rantai paling panjang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau ke bawah pun sama jugalah, 6. Jadi maksud dia parent chain untuk compound ini adalah 6 karbon. Okey. So itu adalah parent chain dia. Jadi parent chain 6 karbon, nama dia adalah hexane. Dan kalau kita lihat kat sini ada 2 substituent. Yang pertama adalah CH3, yang kedua adalah CH2CH3. Jadi kedua-dua ni adalah substituent group lah. So untuk CH3,
Okey, CH3. So kita akan beri nama sebagai methyl. Manakala untuk CH2, CH3, nama dia adalah ethyl. Okey, methyl dan ethyl. Okey, cuma sekarang ni kita nak nomborkan daripada kiri ke kanan atau daripada kanan ke kiri. Baik. Okey, oleh sebab substituent dia lebih hampir di sebelah kiri, maka kita akan nomborkan daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi methyl berada pada karbon nombor 2. Okey. Manakala ethyl berada pada karbon nombor 4. Baik. Substituent kita akan tulis dahulu. Parent akan letak ataupun tulis di belakang. Cuma sekarang ni kita ada dua substituent. Jadi mana satu yang kita akan tulis dahulu dalam penulisan nama. So oleh kita untuk yang ini, maka kita kena melihat daripada sudut alphabetical. Okey, alphabetical maksud dia kalau methyl kita lihat M lah kat sini. Okey. Kalau ethyl E. Okey, kalau ikut susunan alfabet, jadi kita akan tulis ethyl dahulu. Okey. So kita akan tulis ethyl dahulu. So ethyl berada pada karbon nombor 4. Jadi kita akan tulis 4. Okey, so sebelum kita tulis perkataan kena letak dash. Ethyl. Right, lepas tu barulah kita akan tulis methyl. Sama lah juga methyl berada pada karbon nombor 2. So sama juga kalau kita nak tulis nombor balik, kita kena letak dash balik. 2 letak dash methyl. Okey, habis dah substituent. So kita akan terus sambung dengan parent hexane. 4 ethyl 2 methyl hexane. Right, so itu nama yang betul lah. Jadi kalau kita terbalik ataupun kita tulis 2 methyl 4 ethyl hexane, so itu adalah cara yang salah. Okey, itu adalah cara yang salah. Baik. Baik, kita akan tengok contoh yang terakhir. So cari rantai karbon yang paling panjang. Okey, cari rantai karbon yang paling panjang. So kalau kita lihat dekat sini rantai karbon yang paling panjang. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey, kalau kita cuba nomborkan ke bawah. So, sampai sini 4 5 6 7. Baik. So kita ada dua rantai karbon. Okey, sama macam ni. 1 2 3 4. Okey, ke bawah 5 6 7. So ada dua rantai karbon yang sama panjang. Baik. So di sini ada konflik sedikit. So bila ada dua rantai karbon yang sama panjang, maka substituent group akan memainkan peranan. Okey. Sebagai contoh yang pertama, katakanlah kita ambil rantai karbon yang ini sebagai parent ke bawah ni kan. Okey, kalau kita ambil ke bawah itu sebagai parent, maka okey, kita akan ada 3 substituent. Satu di sini, satu lagi di sini, dan satu lagi di sini. Okey, yang ini dikira sekali sebab dia cuma bersambung di sini dengan parent. Maksud dia akan ada 3 substituent. Okey, 3 substituent. Tapi kalau sekiranya, okey, sekiranya kita pada balik. Kita ambil rantai yang straight, yang lurus sebagai parent. Okey, ini sebagai parent.
Okey. Yang kuning ni sebagai parent. Maka kita akan ada 3 substituent. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan yang ini sekali lah, 4 di sini. Okey. Tadi dapat 3, sekarang dapat 4. So mana satu yang kita akan pilih? Okey, ini untuk bila ada option, ada 2 rantai karbon yang sama panjang. So kita nak pilih yang mana satu. Okey, kita tak boleh pilih mana-mana lah. So kita pilih salah satu. Right. So caranya kita akan pilih compound yang mempunyai lebih banyak kumpulan penukar ganti ataupun substituent group. Okey. Kalau kita pilih ke bawah tadi, kita dapat 3 sahaja substituent group. Tapi kalau kita ambil yang straight macam ni, yang lurus ni kan, kita ambil straight macam ni, lurus, maka kita dapat 4 substituent group. Maka inilah yang, ataupun compound inilah yang kita akan pilih untuk kita beri nama kepada sebatian ini. Right. So sama juga cara untuk kita nak nomborkan. Okey, ataupun kita beri dulu. Okey, parent chain. So ada 7 karbon, jadi nama dia adalah heptane. Right. So untuk substituent group dia ada 3 kat sini. So yang ini methyl ataupun methyl. Yang ini pun sama methyl juga. Yang ini pun sama methyl lah. Dan satu lagi, okey, yang ini kita namakan ada 3 karbon. So yang ini nama adalah propyl. Okey, ataupun propyl. Alright. So sama juga substituent kita akan tulis dahulu di bahagian hadapan. Parent kita akan letak di belakang. So in case seperti tadi, so kita nak mula nombor daripada kiri ke kanan ataupun daripada kanan ke kiri. So kita lihat substituent mana lebih banyak. Kalau kita lihat, so dia berada lebih banyak di sebelah kanan kan. Jadi nombor pun kena bermula daripada sebelah kanan. 3, 4, 5, 6, 7. Right. Jadi maksudnya nombor yang atas ni kita tak pakai. Nombor yang atas ni cuma kita untuk nak identify the longest carbon chain. Okey, jadi maksud dia dekat karbon nombor 2 ada methyl, nombor 3 ada methyl, nombor 4 ada propyl, nombor 5 ada methyl. Baik. So ada 3 methyl, ada 1 propyl. Jadi mana yang kita nak tulis dahulu? Kes ini sama seperti tadi. So kita lihat pada alphabetical. Methyl M, propyl P. Okey, mana dulu? Kalau ikut susunan alphabetical, jadi kita akan tulis methyl dahulu. Okey, MNOP. Okey, methyl dahulu. Right. Oleh sebab methyl ada 3 yang sama, okey, jadi kita akan tulis sekali terus. So susun sahaja nombor. Pertama nombor 2, nombor 3 dan nombor 5. Jadi kita akan tulis 2. Okey. Nombor dengan nombor kita kena letak koma kat sini. 2, 3, 5. Okey. Dan baru kita nak tulis methyl, jadi kita akan letak sengkang dash kat situ. Dan oleh sebab methyl ada 3, jadi kita kena letak satu prefix. Dia panggil tri. Tri itu merujuk kepada 3 lah. Trimethyl. Maksud dia ada 3 methyl. So berada pada karbon nombor 2, nombor 3 dan nombor 5. Okey. 2, 3, 5 trimethyl. Okay, lepas tu baru kita akan tulis propyl. Propyl berada pada karbon nombor 4. Jadi sama juga. Kita letak dash 4 dash propyl. Okey. Dan habis dah substituent, dan kita akan tulis dia punya parent heptane. Right? So itu cara penulisan.
Okey, so kalau 3 kat sini kita panggil tri. Okey, kalau ada 2 sahaja dipanggil di. Okey, kalau 2 sama dimethyl. Okey, kalau 1 tak adalah. Kalau 2 dimethyl, kalau 3 trimethyl. Okey. Kalau 2 di merujuk kepada 2. Kalau 3 tri merujuk kepada 3 substituen yang sama. Kalau 4 tetra merujuk kepada 4. Okey. Kalau 5 penta. Right? Biasanya sampai 4 lah yang paling banyak. Okey, so itu cara penulisan. Untuk beberapa contoh penulisan untuk nomenclature of alkene. Okey, so boleh cuba buat exercise. Okey.